ومن لهم حقوق علينا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada pagi ini Allah pilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, majlis yang memang dituntut bagi kita untuk menghadirinya. Jangan tahu ada majlis ilmu tapi saja-saja tak nak datang. Nanti Allah akan tutup pintu rahmat bagi diri dia. Bila tak dapat rahmat, tanda dia tak layak masuk dalam syurga. Kerana kita kalau dapat masuk syurga pun hanya dengan rahmat Allah. Nak mendapat rahmat Allah tu mesti sentiasa berada dalam majlis-majlis yang diredai oleh Allah Taala. Di antaranya majlis ilmu. Ya. Dalam Quran Allah sebut mendapat rahmat Allah tu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka-mereka yang berhijrah. Hijrah tu bukan suruh pindah dari Batu Tiga ni ke kampung, tu bukan. Hijrah tu artinya buat perubahan. Kalau dulu malas, kena jadi rajin. Kalau dulu perampoi aja, kena jadi penyantun. Kalau dulu kedekut, pakil, tangkai jerin, tak hidung masing, kena jadi pemurah. Itu namanya berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, dan hendaklah ia berjuang di jalan Allah. Dalam hidup ni kita kena berjuang di jalan Allah. Itu diperintah oleh Allah Ta'ala. Allah perintah kepada kita suruh berjuang. Apa saja kita buat mesti di atas dasar meninggikan hukum hakam Allah di atas muka bumi ini. Perjuangan dalam Islam apa? Litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimah Allah itu mulia di atas muka bumi ini. Kalimah Allah itu artinya hukum hakam Allah. Hukum hakam Allah hanya ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Ya, itu kita nak muliakan di atas muka bumi ini. Nak kita laksanakan dalam hidup kita. Yang wajib buat, yang tinggal. Yang haram tinggalkan, jangan buat. Yang sunat buat sebanyak-banyak yang mungkin. Yang makruh tinggalkan sebanyak-banyak yang mungkin. Dan yang harus jadikan ibadah. Itu perjuangan kita. Wajahadu fi sabilillah, dan mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah.
Kalau ini ada beriman betul-betul. Apa arti beriman? Percaya betul-betul. Tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Apa yang nak percaya? Rukun iman yang 6 tu. Percayakan Allah, percayakan malaikat, percayakan Rasul, percayakan kitab-kitab, percayakan hari kiamat dan percayakan qadar dan qada. Itu kena beriman betul-betul. Kemudian kena beramal soleh. Beramal soleh artinya apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja kena ikut cara Islam. Semayang cara Islam, pakaian cara Islam, pentadbiran keluarga cara Islam, didik anak-anak jadi cara Islam, apa saja ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Dan berjuang jalan Allah. Apa saja kita buat mesti kerana Allah. Ada harta sumbang di jalan Allah. Ada ilmu sebarkan di jalan Allah. Ada akhlak tunjukkan contoh di jalan, contoh-contohnya di jalan Allah. Wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu maha pengampun lagi maha mengasihani. Jadi kalau hendak ke rahmat Allah, 3 perkara ni. Yang pertama beriman. Yang kedua berhijrah. Yang ketiga berjuang di jalan Allah. Barulah berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Bila dapat rahmat Allah Ta'ala, itu tanda kita layak masuk ke dalam syurga. Kalau tak dapat rahmat, yang mimpi. Jangan pengen nyengin aja, aku kalau mati kan syurga mana lagaknya. Itu jangan perasan. Syurga Firdaus ke, Jannatul Adnin ke, Jannatul Ma'wa ke, jangan perasan. Tak perasan. Jangan syok sendiri. Kita hanya boleh dapat syurga kalau Allah bagi rahmat pada kita. Nak kerana Allah itu tadi. Yang saya baca ayat tadi. Siapa nak ceramah soal hijrah, baca ayat ni. 218 surah Al-Baqarah. Baca ayat ini. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjuang jalan Allah, mereka itulah yang berharap untuk mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah maha pengampun lagi maha mengasihani. Bila dapat rahmat Allah, layak masuk syurga. Itulah cita-cita kita pun, itulah tujuan kita, itulah matlamat kita nak dapat syurga. Kerana kita tak lalu nanggung api neraka. Tak ada siapa lalu nahannya kedahsyatan api neraka. Sebab lepas sembahyang kita minta dengan Tuhan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta kepada kamu ridha kalau kami dengan syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan lindungi kami daripada kedahsyatan api neraka. Api neraka tak ada siapa lalu nahornya. Kerana dia selemah-lemah api neraka itu ialah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dengar elok. Selemah-lemah api neraka adalah 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Dan tak kuat macam mana api dunia ni, tak dapat menandingi selemah-lemah api neraka. 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Carilah api yang paling dunia, yang paling kuat ni. Laser ke, elektrik ke, unggun api besar kan, dia sekuat-kuat api dunia. Tapi yang selemah-lemah api neraka itu 70 kali ganda lebih kuat daripada sekuat-kuat api dunia. Bayang tuan-tuan ya. Alright, untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Tajuk pagi ini tajuk baru. Ini satu faedah pada menyatakan sembahyang istikharah. Nama sembahyangnya sembahyang istikharah. Sampai di kitab baca tajuk baru ya. Sembahyang istikharah. Apa nak sembahyang istikharah ni? Bila ada kita sesuatu hajat yang besar, hajat yang penting sangat. Nak buat ke nak edak, nak buat ke nak edak, nak buat ke nak edak. Kita minta Allah buat pilihan. Dan makna istikharah itu iaitu memohonkan kebajikan daripada Allah Ta'ala
Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbullaha man istakhara. La yuhibbullahu man istakhara. Tiada memberi kejahatan Allah Ta'ala itu akan seseorang yang memohonkan kebajikan akan dia. Ya. Kita nak kahwin. Udah pilih seorang perempuan. Kita nak pilih dia ke nak idak, nak pilih dia ke nak idak, nak pilih dia ke nak idak. Semayang sunat istikharah. Perempuan orang itu dipinang orang lelaki. Nak terima ke idak, nak terima ke idak, nak terima ke idak. Minta Tuhan bagi petunjuk kepada dia. Kita dapat satu kerja. Ya. Nak terima ke tak terima kerja ni? Bagi ke tak bagi kerja ni? Dia tidak akan ada kejahatan kalau kita dahului dengan semayang sunat istikharah. Ya. Dia dapat kerja. Penyanyi pop umpamanya. Ada tak tawaran untuk jadi penyanyi pop. Nak terima ke tidak? Nak terima ke tidak? Nak terima ke tidak? Semayang istikharah. Nanti insya-Allah Allah akan bagi dia petunjuk. Tak tahu lah macam mana caranya, Allah akan bagi dia petunjuk. Sama ada nasihat orang ke, mimpi ke, tak tentulah. Atau hatinya berat nak terima umpamanya. Atau hatinya berat tak nak terima. Itu ada. Kerana hati itu Allah yang punya. Jadi Allah datangkan rasa dari situ. Tapi syaratnya semayang dulu istikharah. Baik. Itu dah. Kalau ada hajat-hajat yang sangat penting ya. Kalau tak ada hajat pun boleh tak semayang istikharah? Boleh, hukumnya sunat. Semayang je lah. Antara lepas maghrib nak nunggu isyak tu, mula-mula semayang hifzul iman. Kalau tak ada mengaji lah, kalau ada mengaji tu sah semayang. Kalau ada mengaji, hukum mengaji tu wajib, semayang tu sunat. Mula semayang hifzul iman, memelihara iman. Lepas itu semayang istikharah. Pakai saja semayang je. Dan sunat. Lepas itu semayang awabin. Ya, awabin itu disertai dengan hifzul iman. Saja aku semayang hifzul iman serta awabin. Ya usalli sunnatal hifzul iman ma'al awabin. Raka'ataini lillahi ta'ala. Semayang 2 rakaat juga. Jadi mana lepas maghrib nak nunggu isyak tu 6 rakaat. 3 kali semayang. Ya, 4 kali lah masuk. Suatu apa? Rawatib tadi, untuk rawatib, suatu ba'diyah maghrib tu. Mula-mula ba'diyah maghrib 2 rakaat. Lepas itu hifzul iman 2 rakaat. Lepas itu istikharah 2 rakaat lagi. Lepas itu awabin. Bukan istikharah ya, hifzul iman ma'al awabin. Memelihara iman serta dengan awabin. Awabin itu artinya taubat. Yang taubat tak ada, tapi awabin ada. Jadi itu 8 rakaat. Kalau kita betul-betul semayang dengan khusyuk, bacaannya yang apa? Yang elok, bacaannya elok dengan tajwid dan sebagainya. Insya-Allah cukuplah waktu tu. Dah habis je 4 kali semayang tu, masuklah waktu isyak ya. Jangan antara maghrib dan isyak tu sembang je hai dunia. Anu cerita hai dunia. Walaupun tak berdosa. Cerita hai dunia ni tak ada berdosa. Yang berdosa ngumpat, mencela, itu dosa ya. Tapi itu pun kira sia-sia. Jangan ada waktu kita ni hilang sia-sia begitu saja. Ini orang tu je. Mayang sunat istikharah ya. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin, barang siapa mencita-cita dengan sesuatu pekerjaan padahal ia tiada mengetahui akan dia, tak tahu baik ke tak baik untuk dia, boleh beruntung ke tak beruntung, bermanfaat ke atau bermudarat, dia tak tahu. Adalah baik, bukan adakah tu, adalah baik meninggalkan akan dia. Adakah baik meninggalkan dia atau buat dia, atau berbuat akan dia, dia tak tahu. Adakah baik meninggalkan dia atau berbuat akan dia? Maka sesungguhnya telah menyuruh akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahawa sembahyang 2 rakaat dengan niat istikharah. Kalau kita ragu-ragu nak buat kena tidak, nak buat kena tidak, nak buat kena tidak, nak terima kena tidak, nak terima tidak, nak tidak ya. Dah ragu-ragu.
Baik ke tak baik? Untung ke dapat binasa? Kita tak tahu. Biar Allah yang buat pilihan. Semayang 2 rakaat. Nama semayangnya sunat istiqarah. Ini dia lafaz niatnya. Usalli salatan raka'ataini sunnatul istikharati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kalau nak yang lain tentang apa? Usalli sunnatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Boleh juga, bukan mesti ikut yang ini ya. Tapi ini usalli salatan raka'ataini sunnatul istikharati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar tu bukan masuk dalam lafaz niat ya. Dia takbir ihram. Nak mengesahkan sembahyang tu mesti ada Allahu akbar. Sebab betul-betul Allahu akbar. Allahu angin keluar ya. Dengan Allahu akbar itu qala-qala. Kaf tu bukannya qala-qala, kaf tu hamaz. Keluar angin aja. Allahu akbar. Tapi yang betul-betul tak betulnya apa? Allahu akbar. Benar. Ya, dia dah cakap apa tu? Allahu akbar ada. Benar. Itu salah betul ke? Kalau akbar tu salah juga tapi bukanlah salah besar, salah kecil ya. Boleh terima lagi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ada pernah saya dengar tu imam makan sinilah tempat lain. Allahu akbar, Allahu akbar. Sepanjang sembahyang maghrib tu dia tu. Bila saya ngajar saya tegur lah. Kaf tu bukan qala-qala, kaf tu hamad, dia keluar angin aja kata saya. Tak ada apa-apa. Lepas itu tak pernah datang lagi bila saya ngajar tempat itu. Tak boleh tegur apanya. Bila tegur mengajuk. Sudah tak pernah datang lagi. Itu dia. Itu sebut betul-betul Allahu akbar. Nanti kita ada semayang nanti kita akan jumpa macam mana nak rukuk, macam mana nak sujud, macam mana nak iktidal sebagainya. Baik. Cakap Melayunya apa? Sahaja aku semayang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Sekarang ini ada apa-apa nak bincang? Ada apa-apa masalah? Saya ngajar ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada apa-apa kejap-kejap itu tanya. Jangan tumbuh karang. Tak apa, ganggu tak apa. Tapi bertanya dengan saya. Yang saya tak suka, orang sembang. Itu saya tak suka. Kalau nak cerita, nak cakap dengan saya tak apa. Saya tengah ngajar tu, Ustaz. Ya? Boleh. Angkat je tangan, insyaAllah. Tak ada saya marah. Lagi-lagi saya suka kalau ada participation daripada pelajar-pelajar, lagi bagus ya. Ada kerjasama dengan mereka, maknanya majlis itu hidup. Jadi saya suka orang tanya. Kalau saya tak boleh jawab, saya jawab juga jawabnya. Wallahu a'lam, jawab juga ya. Baik. Maka engkau baca pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun. Jaga betul-betul qul ya ni. Qul ya ayyuhal kafirun. Kadang-kadang tak boleh sebut kafirun betul. Tak boleh sebut kafir. Ada golongan-golongan yang marah tak boleh sebut orang kafir. Atau Quran ni nak ubah ke? Qul ya ayyuhan non muslim ya. Itu kan. Mana boleh diubah ayat Quran? Itu sekarang ya. Semua tak boleh. Kafir tak boleh sebut, sesat tak boleh sebut, munafik tak boleh sebut. Padahal siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia jadi kafir. Man lam yakfur kafiran wa huwa kafirun. Tengok lalu itu hadis Nabi tu tau. Man lam yakfur kafiran wa huwa kafirun. Siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia adalah kafir. Tapi orang beriman yang kata dia kafir tak boleh. Ya. Man yakfur mu'minan fahuwa kafirun. Siapa mengkafirkan orang beriman, itu dia kafir. Tapi siapa tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia juga adalah kafir. Jadi sebut tak apa, ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kita baca surah selepas Fatihah. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah baca
Qul huwallahu ahad. Baca betul-betul. Qul huwallahu ahad. Tarik nafas. Allahu samad. Tarik nafas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jangan qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Ini macam orang tahlil je. Pergi kenduri tahlil macam tu lah. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu ahad, nak laju je. Nak baca 10 kali 11 kali gitu. Itu yang laju je tu. Waqaf pindah, wasal pindah. Kalau nak wakaf lah. Wakaf berhenti, tarik nafas. Qul huwallahu ahad, tarik nafas. Allahu samad, tarik nafas. Berhenti itu. Itu adab-adab membaca Al-Quran. Kalau nak wasal pun boleh, nak sambung tak apa. Qul huwallahu ahadunillahu samad. Ada nun kecil bawah tu ya. Boleh. Ini kadang-kadang nak berdoa pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tu. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berhenti, tarik nafas. Baru bismillahirrahmanirrahim. Baru betul. Faham ke saya cakap ni? Jangan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waqaf pun tidak, wasal pun tidak. Nak wasal lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu wasal boleh. Yang banyak salah itulah. Kadang-kadang baca Fatihah pun salah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tambah tak zuhur dengan asar tak bunyi ya. Itu bunyi. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kedengar dia telinga kita ni. Sembahyang tepi kita. Kuat ke suara tu? Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Tak betul tu. Patutnya Ar-Rahmanir-Rahim, tarik nafas. Maliki Yaumiddin. Kalau nak sambung pun boleh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Okey. Ada bangkangan. Any objection? Kalau tak betul Fatihah macam? Tak betul Fatihah? Tak betul lah satu rukun. Bila tak betul satu rukun, tak betul satu semayang. Bila tak betul satu semayang, kira macam tak semayang. Berapa ramai orang batal semayang kerana wakaf mindak, wasal mindak. Masa doa, tak dapat pahala pun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa pahala? Tak dapat pahala. Kerana dia wasal mindak, wakaf mindak. Baca betul-betul. Ini pun betul juga. Salli salatan rakataini sunatal istikharati lillahi ta'ala. Tarik nafas. Baru Allahu Akbar. Bezakan Allahu Akbar tu dengan lafaz niat tadi. Jangan sambung terus. Ada juga orang sambung tu. Salli fardhan isya'i arba'a rakatin adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tak betul tu. Jangan sambung. Dia lain daripada lafaz. Lain daripada lafaz niat. Nyatakan betul-betul. Ini pun apa itu? Baca rakaat yang kedua selepas Fatihah, qul huwallahu ahad. Maka apabila selesai daripada sembahyang, sampai habislah dah baca itu rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud balik. Kemudian bangun rakaat yang kedua, begitu juga betul rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, tahiyat akhir, baca tahiyat akhir. Nanti kita cerita tentang tahiyat akhir tu, banyak ceritanya. Udah habis itu, maka apabila selesai daripada sembahyang itu, maka baca olehmu doa ini. Itu doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu an hadzal amr khairul li fi dunyaya fi dini bukan dunia, fi dini wa dunyaya wa fihi amri wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdurhu li lam yassirhu li. Wa in kunta ta'lamu an hadzal amr syarru li
fi dini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur li al khaira haitsuma kana innaka ala kulli syai'in qadir. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya telah meriwayatkan akan hadis sembahyang istikharah itu oleh Jabir. Yang merawatnya Jabir itu sahabat ya. Jabir bin Abdullah. Dengan katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharati fi umuri kulliha kama yu'allimuna surati minal Qur'an. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar ia akan kami sembahyang istikharah itu pada tiap-tiap pekerjaan sekiranya seperti mengajar ia akan kami akan surah daripada Al-Quran. Macam ngajar Quran tiap-tiap huruf kena sebut yang betul, makhraj huruf kena betul daripada alif tu sampai ujung kali. Jangan nyebut alif, ba, ta, sa, jim. Bukan jin ya, jim, ha, ho. Apa? Dal, zal, ro, zai. Bukan zai ya, ro, zai. Sin, shin. Sin, shin. Bukan shin tau. Sin, shin, sad, dad. Ra, za, ain, ghain. Bukan ghain tau. Ain, ghain. Okey apa? Fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ya, wa, ha, ya. Itu kena sebut betul-betul tu. Kadang nak beza antara ha dengan kha tu dengan ha, ho, ha, tiga tu. Kena sebut betul-betul. Saya bukan nak ajar tajwid ni, tuan-tuan lagi pandai daripada saya bab tajwid. Tapi nak kerana ini apa termasuk dalam tajuk kita pagi ni, kita sebut juga lah ya. Jadi Rasul tu mengajar sahabat-sahabat sembahyang istikharah macam dia ngajar Quran, tiap-tiap huruf sebut betul-betul, tiap kalimah sebut betul-betul, tiap perkataan sebut betul-betul, makhraj huruf sebut betul-betul. Ya. Ini main anggur aja. Yang ikhfa pun tak ada dengung, idgham tak ada dengung. Kadang yang tak dengung kan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Tadi ikut tajwid langsung. Sedangkan Quran tu mesti ikut tajwid dia. Allah perintahkan warattilil Quran tartila, Allah. Bacalah kamu Al-Quran dengan tartil. Quran tu bukan selawat yang apa? Selawat yang panjang dipendek pun tak ngapa, yang pendek dipanjang pun tak ngapa. Tak ada dosa lah. Harus. Kalau selawat. Walaupun dia pendek tapi dipanjangkan tak ngapa. Sallallahu ala Muhammad. Panjang matnya tu. Padahal kalau tengok aja, mat tu panjang ke pendek? Pendek aja. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lam. Padahal lam tu pendek je, lam yang dah lam. Bukan panjang. Tak apa, tak ada dosa. Dianggap Islam menganggap mengharuskannya karena dianggap itu sebagai hiburan dalam Islam. Jadi tak apa, tak ikut hukum tak apa. Selawat. Marhaban lagi teruk. Mana ada ikut tajwid marhaban? Sini pakar-pakar marhaban belakang ni. Ikut tajwid ke? Mar, panjang nomarnya. Padahal minro datang mar tu pendek aja. Marhaban tak sedap. Kena panjang dia. Marhaban. Ya hanu, ada hanu begini. Mana datang? Tak apa. Ya hanu. Ruhul. Ini. Itu panjang no. Marhaban. Tak apa.
ada berdosa. Ini ada dalam kitab ni, bukan saya longgok-longgok ni tau. Marhaban tang apa, selawat tang apa. Ya. Berjanji tang apa. Tapi Quran mesti ikut hukum yang sebenarnya. Yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang kolah-kolah dikolah-kolahkan. Yang dengung didengungkan, yang tak dengung jangan didengungkan. Kena baca betul-betul tu Quran. Kalau tidak berdosa. Contohnya non bersabdu. Kena dengar tak? Non bersabdu. Innal ladzina. Kena dengar tak? Inna tu. No? Wajib tu. Wajib dengar. Wajibul gunnah. Wajib didengar. Kalau wajib, apa kata wajib? Tuan-tuan dan perempuan, apa kata wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Mesti buat. Wajibul gunnah. Mesti didengungkan. Innal ladzina amanu. Ini kadang-kadang sakit telinga dengarnya. Tambah kalau nak laju baca surah sejadah umpamanya punya laju. Kadang yang patut dengar tak dengarnya. Patut yang kena dengar tu ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Sikit banyak pendengar tu. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ni kena dengar. Ini dah falahum jannah dengarnya. Benda tak dengar dengarnya. Patut falahum jannah. Jan tu nak dengar. Kerana ada satu pada non tu. Falahum jannatul ma'wa nuzulang dengar ya. Tanwin jumpa dengan ba ya. Kena tahu nuzulang bima kanu ya'malun. Lagi apa? Wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar. Dengar tu. Dan sebagainya. Kadang sakit telinga dengarnya. Main langgar je. Ammal ladzina amalu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina kafaru wa ammal ladzina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha wa idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar ladzi kuntum bihi tukadzibun. Bukan sini lah, saya tak pernah main sejarah sini. Tapi tempat-tempat lain tu itulah bunyi. Sakit telinga dengarnya. Quran kena baca betul-betul. Jangan salah sebut. Itu apa caranya? Okey. Macam itulah ya. Macam Rasulullah ngajar Quran. Mana lagi tahu, ya Allah. Sini ada kau mana? Mana ada ikut tajwid kau mana? Saya ada belajar mana, bukan pandai benar. Belajar ada lah ya. Langsung tak ikut tajwid langsung. Minallah nohorejo holeko hobero. Apa nama gelohnya? Apa nohorejo? Nohorejo holeko hobero. Ya la ilaha illallah yahu. Ada yahu belum ni? Dah kita kok. Padahal sepatutnya minallah tu betul lah dari Allah. Narju kubra yang sebenarnya. Narju kubra. Artinya harapan kami yang amat besar. Tapi dapat orang mana apa? Nohorejo holeko hobero. Tak apa kerti tak? Tak apa? Harus. Apa kerti harus? Tuan-tuan, apa kerti harus? Dibuat atau ditinggalkan tidak berpahala dan tidak berdosa. Dianggap sebagai hiburan dalam Islam. Tak apa. Tapi Quran mesti ikut hukum dia betul-betul. Kadang-kadang main langgar je. Iza jaa nasrullahi wal fath. Betul itu yang betulnya. Ini dah langgar. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ja tu pendek je. Patutnya ja tu kan mat wajib muttasil. Berapa harakat? Tuan-tuan. Berapa harakat? 5 harakat wajib.
Wajib 5 harkat. Ini dah main langgar je. 2 harkat tak sampai. Nak laju je. Nak habis, nak cepat habis. Dan sebagainya. Jadi macam itulah Nabi ngajar sahabat sembahyang istikharah macam dia mengajar Al-Quran. Sebutannya betul, bacaannya bagus, suaranya sedap, berlagu pula tu, dengan berlagu. Baca Quran ni berlagu bagus. Saya tak kerti berlagu. Kalau kerti saya buat, saya tak kerti. Belajar tu ada tapi tak mahu dapat. Saya jenis berlagu ni memang tak mahu. Azan pun tak boleh nampak lagu azan, tak kerti saya. Ada tapi boleh lah, tapi cara saya lah. Tapi nak sedap macam suara orang Tok Wilai tu tak ada ya. Kerana saya memang jenis berlagu ni memang tak ada bakatnya. Nasib mana saya tahu. Ngajuk-ngajuk boleh lah, bukan betul pun. Ini apa betul lah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pun tak ada nyaut ya. Patutnya bila dengar je perkataan Rasulullah apa jawab? Sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu tuan-tuan baca sebut dalam hati ya, tak apalah, dalam hati boleh tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Siapa tak nak sebut saja-saja dalam hati beda apa beda, dia dikira sebagai apa tuan-tuan? Kedekut, bakhil. Siapa nak angkat tangan? Siapa nak jadi bakhil? Siapa nak jadi kedekut? Orang bakhil apa kata Nabi? Wal bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang bakhil kata Nabi jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu bukan jauh jarak, jauh dari rahmat Allah. Allah tak bagi rahmat bagi dia kalau dia orang bakhil. Ba'idum minan nas, itu jauh betul. Jauh dari manusia. Kerana tak ada siapa sio, tak ada siapa hendak berkawan dengan orang bakhil. Tak ada siapa hendak berkawan dengan orang bakhil. Hati nak numpang je. Nak bagi orang belanja aja. Minum ramai-ramai dia, tahan-tahan bayar tu dia pergi kencing. Dah habis agaknya dah orang dah bayar, baru dia keluar dah kencing. Itu bakhil. Tak ada siapa nak berkawan dia. Hari-hari habis tu. Siapa nak berkawan jenis orang itu. Jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari syurga, payah nak masuk syurga kerana dia bakhil. Kerana bakhil itu salah satu sifat mazmumah, sifat yang sangat dikeji. Nanti kita akan baca insya-Allah. Sifat mazmumah ni di hujung kitab ni. Tak tahu dah sempat kiranya wallahu alam dah. Dan kiranya itu bakhil, jauh dari syurga. Bila jauh dari syurga, dekat dengan apa? Dekat dengan neraka. Wa qaribum minan nar. Jadi jangan jadi bakhil. Nak jadi bakhil senang aja. Bila dengar je Nabi Muhammad tak ada jawab sallallahu alaihi wasallam. Bakhil tu. Dikategorikan oleh Allah sebagai orang bakhil. Orang bakhil tak dapat rahmat Allah Taala, jauh dari syurga. Jadi bila dengar je kata Nabi itu ataupun Rasulullah atau Muhammad, jawab sallallahu alaihi wasallam. Paling komanya dalam hati ya. Macam itulah. Seperti mengajar ia akan kami akan surah daripada Al-Quran. Apa-apa surah lah. Tak kira panjang ke pendek ke dalam Quran. Macam itu dia ngajar. Yang dengung didengungkan, yang ikhfa' didengungkan, yang iqlab didengungkan, yang izhar diizharkan, yang qala-qala diqala-qalakan, mak wajib dipanjangkan. Yang pendek jangan dipanjangkan pula. Di antara apa? Di antara yang pendek tu, kita ketika tahiyat akhir. Ramai orang sebut macam ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bunyi macam betul. Tapi tak betul tu. Ka jangan panjang. You jangan panjang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baru betul. Ka tu pendek je. Assalamu alayka ay. Terus ambil ay. Ini dah assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu imam ada baca betul. Bukan tengok sini lah tempat lain ya. Jangan. Ka tu bukan ada alif. Jangan assalamu alayka. Memang cakap Arab ada yang ka tu kamu ya. Tapi bukan
Kena pendek kan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Tadi sembahyang tu subuh macam mana tak? Saya tak tahu, tak dengar. Ada tak sebut Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Ada sebut apa tu tak tadi? Kalau sebut apa itu, tak betul tahiyatnya. Dia tak betul tahiyatnya, tak betul sembahyang. Tak betul sembahyangnya macam tak sembahyang. Kena belajar balik-balik. Rukun qauli itu ada 5. Kena sebut betul-betul. Dalam sembahyang nanti kita akan bicara insya-Allah. Ada 5 rukun qauli tu. Yang pertama takbiratul ihram, kena sebut betul-betul. Yang kedua membaca Al-Fatihah, kena baca betul-betul. Bermula daripada bismillahirrahmanirrahim sampai penghujung. Lekat lam tu. Tu lekat 6 harakat sampai habis. Kita kenapa? Baru amin ya. Waladdallin amin. Jangan. Amin tu bukan dia satu perkataan dari Fatihah. Dia perkataan lain. Kena faham tu nanti kita bicara tentang lepas ini tu kita bab sembahyang ya. Menyatakan sembahyang, hajat lepas itu sembahyang hajat, lepas sembahyang hajat baru cerita bab sembahyang. Adab sembahyang. Lepas istikharah ni sembahyang hajat dulu. Itu bulan depan ya. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga membaca tahiyat akhir. Rukun tu wajib tau. Bila rukun tak betul baca tak terlaksana rukun tu. Bila tak terlaksana rukun tak terlaksana sembahyang. Macam tak sembahyang lah. Kerana banyak salah. Betul bukan rukun qauli ni bukan main-main. Kena perhati betul-betul. Dia rukun. Yang ketiga selawat. Yang ketiga tadi membaca tahiyat akhir. Yang keempat selawatkan Nabi. Itu tak ada masalah lah. Allahumma salli ala Muhammad. Paling komanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahum tu dengar. Allahumma salli ala Muhammad. Muhammad tu dengar ke? Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada masalah lah. Tak ada banyak masalah. Yang ke-5 salam. Salam pun kena sebut betul-betul. Assalamualaikum. Assalam. Jangan Assalamualaikum. Itu orang Melayu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu orang Melayu. Dia nak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar lelok. Assalamualaikum. Nada Assalam. Ada sabdu pada sin. Assalamualaikum warahmatullahi tu sunat. Bukan wajib ya. Tapi hakum dia wajib ni. Itu rukun qauli. Kena baca betul-betul. Kadang-kadang bismillah tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah, bismillah. Mil. Ada sabdu pada lam tu. Milah tu nama orang. Nyaut milah tu boleh. Apa panggil je ni? Ada tak orang nama milah? Jamilah, kamilah. Dia nak mil. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib tu. Dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu salah satu ayat daripada surah Al-Fatihah. Kena baca betul-betul. Ini pun itu. Kena buat ini. Nabi ajar kami ni. Macam dia ngajar kami Al-Quran ya. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali penghujungnya ya. Waqala ba'dul hukama man a'tiya arba'an lam yumna arba'an man a'tiya syukra lam yumna al-mazid wa man a'tiya taubata lam yumna al-qabul wa man lam u'tiya al-istikharata lam yumna al-khair wa man u'tiya al-mashurata lam yumna
Shawab. Cakap Melayu apa? Ini kata di Imam Ghazali. Yang sebenarnya dia petik daripada Sayyidina Ali ni. Kata-kata ini mulanya daripada Sayyidina Ali. Ya? Dan dipetik oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Ya? Apa kata dia? Kata setengah hukama. Hukama tu orang yang ada hikmah. Seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, Imam Maliki dan sebagainya. Itu namanya hukama. Ya. Wali-wali Allah lah dia selalu panggil hukama. Ya? Dia ada hikmah macam-macam. Kata setengah hukama, barang siapa diberi Allah Ta'ala akan dia makan 4 perkara. Siapa buat 4 perkara ni? Nah, siapa buat 4 perkara ini ditegahkan daripada 4 perkara. Buat 4 ditegah daripada 4 perkara. Buat yang betul ditegahkan daripada 4 keburukan. Ya. Buat yang betul. Apa yang betul? Ya. Yang pertama, barang siapa diberi akan syukur, nescaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya. Siapa bersyukur, Allah tambah nikmat. Bukan tambah bilangannya. Yang ditambah apa? Keberkatannya. Ya, bukan syukur dengan duit RM1 jadi RM2. Tak ada. Syukur dengan RM2 dah jadi RM4. Tak ada. Syukur dengan mata, ada 2 mata jadi 4. Bukan. Yang ditambah tu keberkatannya. Syukur dengan mata, berkat mata tu. Syukur dengan telinga, berkat telinga tu. Syukur dengan lidah, berkat lidah tu. Maknanya ada sumber pahala. Dari mata dapat pahala, dari telinga dapat pahala, dari lidah dapat pahala, dari tangan dapat pahala, dari kaki dapat pahala, yang masuk dalam perut dapat pahala. Begitu dari kemaluan dapat pahala. 7 anggota yang Allah bagi kita tu semua berkat. Kita itu bertambah. Itu yang Allah kata wala in syahar apa? La in syakartum la azidannakum. Bukan wa. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur dengan Allah, aku akan tambah lagi nikmat bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu salah gunakan nikmat Allah, ingat azab aku amat pedih sekali. Pedih sekali azab aku tu. Kalau kamu kufur dengan salah guna nikmat. Mata tu patutnya nengok Quran. Yang lagi nengok kitab, nengok hadis. Lagi apa? Nengok isteri, anak-anak, keluarga. Nengok jalan ke perusahaan kita dan sebagainya. Itu guna mata tu. Dapat pahala tu. Ya, macam tuan-tuan datang ke masjid ni, nengok jalan ke masjid tu, dapat pahala tu. Walaupun dalam gelap, nampak juga, dapat pahala. Telinga begitu juga. Tanda telinga itu berkat, kita dengar benda-benda yang Allah redha je. Dengar orang ngaji, dengar orang baca Quran, dengar orang selawat, dengar orang istighfar dan sebagainya. Dapat pahala tu. Lidah mau begitu. Dia sebut yang baik-baik aja. Apa sebutan yang paling baik? Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sebutan yang paling baik. Selalu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain daripada itu ada 4 kalimah kata Nabi. Ringan di bibir tapi berat pada timbangan. Itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 4 kalimah. Ringan di bibir, berat pada timbangan. Itu berkata yang baik. Kalau kita beriman dengan Allah dan hari kiamat. Karena Nabi mulakan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka dia bercakap yang baik-baik aja atau dia diam. Tak boleh cakap baik dia diam. Karena bila diam tak ditanya. Bila cakap baru ditanya. Yang baik-baik dapat pahala. Kalau cakap yang jahat, akan terima azab nanti di akhirat ya. Itu ditambah tu. Barang siapa bersyukur ataupun barang siapa bersyukur tidak akan ditegahkan pertambahannya. Pertama, barang siapa diberi akan syukur, nescaya tiada ditegahkan akan tambahan nikmatnya. Pertama, syukurlah ada kaki boleh jalan ke masjid. Syukur ada mata boleh nampak jalan ke masjid. Syukur ada kenderaan boleh bawa ke masjid dan sebagainya. Boleh bawa mengaji. Boleh bawa berdakwah dan sebagainya. Alright. Dah tak ada bunyi dah. Ngapa entah?
Ya. Tak apalah. Suara saya lebih kuat daripada mikrofon lagi. Penghujung macam ni. Ya. Yang kedua, barang siapa diberi akan taubat, nescaya tiada ditegahkan qabulnya. Kalau kita taubat, tidak ditegahkan qabulnya. Suruh taubat. Sebab itu kita kena taubat. Lepas mayang taubat. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi. Taubat. Ampunkan aku ya Allah. Yang Maha Agung. Yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Dan aku taubat kepada kamu yang Maha Agung. Jangan lepas salam tu bah aja, lepas salam bah aja. Istighfar dulu. Paling komanya 10 kali. Ataupun lebih lagi bagus. Atau koma betul 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Itu siapa taubat, dia tidak akan ditegahkan qabulnya. Kerana ini janji Nabi. At-taibu minaz zambi kamal la zambala. Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tak berdosa. Itu taubat. Allah memerintahkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ah. Lagi apa? Nuruhum baina aydihim wa biaymanihim. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Itu Allah perintahkan suruh taubat tu. Wahai orang-orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan memaafkan kesalahan-kesalahan kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya berbesar. Hari itu kamu tidak akan dihina barang siapa bersama dengan dia dan percaya dari belakang, dari depan, dari keliling dia. Seraya berkata, masa itu berkata, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya pada diri aku ini. Waghfir lana, ampunkanlah aku. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya kamu atas setiap sesuatu itu sentiasa berkuasa. Itu dia. Taubat daripada Allah Ta'ala. Tapi sebab betul-betul. Astaghfirullah. Jangan re. Ini orang astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Re. Mana datang re? Astaghfirullahalazim. Ya, ru ya. Astaghfirullahalazim. Ru depan ru. Ya, dalam Quran mana ada re? Mana ada re? Coba baca li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlat. Mana datang rihlat? Patutnya rih. Robori, kan robori. Itu ada surah dia apa? Surah namanya Ikhwan. Surah Ikhwaniyah. Dekat dengan kita ni. Ada satu surah namanya Ikhwaniyah. Tak betul tu. Patutnya Ikhwaniyah. Di kampung ni. Dah. Pasal orang Melayu sebut aja. Ada satu surah tu namanya apa? Ihsaniyah. Surah Ihsaniyah. Mana ada surah Ihsaniyah. Begitulah surahnya. Dia orang Melayu suka ngubah. Mana buatnya? Memang perangai orang Melayu apa itu. Saya orang Melayu juga. Tapi patutnya susah diubah. Itu dia. Jadi barang siapa yang taubat, nescaya tiada ditegahkan akan qabulnya. Yang ketiga, barang siapa diberi akan istikharah, nescaya tiada ditegahkan akan kebajikannya. Siapa istikharah, dia garanti baik. Salah pilih pun baik. Kerana dia buat istikharah dulu. Allah pilihkan dia. Allah beratkan hati dia.
Kalau dia tak dapat apa-apa tanda pun, tak dapat petunjuk apa-apa pun, dia pilih mana yang berat dalam hati dia. Nak buat kena edak, nak buat kena edak, nak buat kena edak. Kalau hati berat kata buat. Ada kebajikannya. Ya? Kalau Allah berat hati kata tak ada buat, tak sabat. Kalau dia buat mungkin datang bahaya dan sebagainya. Jadi istikharah, suruh kita sembahyang istikharah. Yang ketiga, yang keempat, barang siapa diberi akan musyawarah, bincang dulu. Jangan buat tindakan sendiri aja. Ad hoc aja sendiri, suka hati aku lah kata, aku mengurusi, jangan. Bincang dulu dengan jatuh kuasa, bincang dulu dengan jemaah dan sebagainya. Apa saja kita nak buat, biar mesyuarat dulu ya. Barang siapa akan diberi musyawarah, nescaya tiada ditegahkan akan apa tu? Tiada ditegahkan akan kebenarannya. Ya, saya buat mesyuarat betul. Ya, berbincang-bincang, dia mesti benar. Tak ada berlaku benda-benda yang salah dan sebagainya. Ini dah main gonyong aja, main lanyak aja. Tak ada bincang-bincang dengan siapa. Di ad hoc tu ad hoc, buat sekati dia aja. Jangan. Jadi diktator namanya. Dia buat sekati dia aja. Orang suka tak suka dia buat juga ya. Jadi biar mesyuarat. Siapa yang jadi ketua sesuatu jabatan ke, ketua sesuatu pertubuhan ke, ketua sesuatu persatuan ke, kena mesyuarat dengan jawatankuasa dia. Baru apa yang dia buat tu betul berlaku. Alright, akan datang kita akan baca bab sembahyang hajat. Kalau ada apa-apa hajat yang penting, sembahyang hajat dulu ya. Lepas tu baru kita belajar adab sembahyang. Macam mana nak menyebut Allahu Akbar, macam mana nak baca Fatihah, macam mana nak rukuk, macam mana nak i'tidal dan sebagainya. Itu akan kita bicara insya-Allah. Kalau tak padam lah. Kalau padam, carilah tu guru lain. Ustaz Yusaini ada, suruh dia ngajar ya. Alright, cukup sekadar itu untuk pagi ni. Ada siapa-siapa nak bangkang? Has anybody got any objection? No objection. Mana setuju lah ke lah. Saya ngajar punya kuat suara sampai mikrofon berkosak nampak. Sampai tak bunyi dah. Baik, tak ada. Kalau tak ada, siapa ada masalah? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada juga. Maknanya dapat semua tu. Itu hebatnya Masjid Al-Hidayah ni. Asal dia ajar dapat, dia ajar dapat. Handai-handai belaka. Banggalah saya dapat ngajar, dapat murid yang macam handai belaka ya. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, sekian dulu untuk kali ini. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.